Okey, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita ingin bawakan kepada anda berkenaan dengan risiko kejar cantik. Ramai yang memang kita tahu semua wanita pasti nak cantik, nak kulit yang cantik, tetapi apa yang kita risau adalah akan terjebak dengan produk-produk seperti timbang kilo dan yang paling menakutkan adalah produk-produk itu mengandungi bahan-bahan yang terlarang ataupun bahan kimia yang terlarang antaranya seperti merkuri, hidrokinon dan banyak lagi. Jadi ini antara kebimbangan kita semua. Begitu juga dengan klinik estetik yang ditawarkan pelbagai perkhidmatan yang ada, tapi adakah klinik itu didaftarkan dan adakah ia selamat untuk mendapatkan rawatan di situ? Bersama dengan kita, saya kenalkan yang akan jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan klinik estetik dan rawatan-rawatan yang sepatutnya. Bersama dengan kita, Datuk Dr. Elise Pretima yang merupakan konsultan kesihatan keluarga dan wanita. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, Sofia. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Okey, Datuk. Risiko kejar cantik. Kita semua nak cantik. Datuk pun cantik. Okey. Jadi sebagai permulaannya, mungkin Datuk boleh kongsikanlah maksud cantik untuk wanita ni. Apa yang wanita inginkan untuk bergelar cantik? Definisi memang dia banyak kompleks sikit. Tapi biasa kalau seseorang perempuan atau lelaki ada keyakinan diri and then dia comfortable, dia selesa dan bangga dengan kulit dan wajah dia sendiri, itulah kecantikan. Itulah yang dimaksudkan dengan kecantikan kan. Jadi sekarang ni kan Datuk, kalau kita tengok sebenarnya banyak klinik-klinik yang menawarkan rawatan estetik yang kita boleh dapatkan kulit yang lebih cantik. Adakah ia sebenarnya akan membantu juga untuk mendapatkan kulit yang lebih cantik dengan rawatan estetik ni? Oh, absolutely. Memang dia membantu. Tapi pilih treatment yang sesuai, rawatan yang sesuai, produk yang sesuai. Macam tadi Sofia kata, ada produk yang tidak register and ada banyak bahan kimia dan poison dekat dalam, racunan dekat dalam. So itu yang challenge sikit untuk pelanggan sebab dia kena cari. Kalau tulis klinik memang dia akan percaya. Betul. Tapi klinik tu memang ada carry produk, ada yang register dengan ministry ke, ada rawatan-rawatan yang sah buat dengan practitioner yang ada certification yang penting, ya. Itu yang challenge atau masalah, ya. Sebab kalau kita tengok sekarang ni memang lambakan jugalah, Datuk, kan. Memang begitu banyak sekali klinik yang menawarkan rawatan estetik ni. Dan kalau kita lihat juga selain daripada banyaknya klinik itu, banyak juga kes-kes yang kita dengar berkenaan dengan rawatan-rawatan ini berdasarkan rekod klinik-klinik ini tidak berdaftar. Jadi bagaimana kita untuk memastikan klinik itu berdaftar dan selamat untuk kita membuat rawatan di klinik tersebut, Datuk? As a senior practitioner, saya dah buat kerja macam ni 35 tahun. So, kita memang welcome. Kita happy that ada banyak klinik-klinik menembur, dia meningkat. Kita happy. Tapi juga dia punya services yang kita perlu tengok, dia punya certification yang penting juga kita tengok. Sebab sekarang ada 3 kategori saja yang boleh perform prosedur-prosedur rawatan. Okey, satu ialah doktor-doktor atau pengamal perubatan yang ada LCP, license and certification untuk perform cosmetic surgery. And then ada juga lagi satu grup pakar-pakar yang ada LCP lagi. Mesti ada license to perform cosmetic surgery atau cosmetic procedure. And then ada yang pakar surgery yang boleh, mesti ada juga LCP untuk perform procedure surgery. Okey, kena ada LCP untuk kita pastikan yang membawa klinik ini adalah berdaftar dan selamat untuk melakukan rawatan. Ada clinic certification and then ada medical doctor certification. Tapi seseorang pelanggan kalau dia nak cari doktor yang sesuai untuk buat dia punya rawatan, dan dia kena cari bukan saja certification klinik atau nama klinik, dia kena tahu siapa yang akan buat treatment tu dengan dia. Sebab ada momen jururawat atau ada therapist atau klinik assistant tidak sah boleh buat treatment macam ini. Sebab dia orang tak ada poison license, dia orang tak ada license untuk pegang-pegang ubat
atau instrumen sebagai macam filler ke atau ada certain skincare yang dia tidak boleh prescribe. Macam kita boleh guna hydroquinone sikit tapi dia punya percentage kena kurang pada 4%. Oh, dia tak boleh berlebihan. Ya, macam retinol pun kita ada retinoic acid pun ada tahap and then doktor saja kena buat prescription. Dia tidak boleh jual atas kaunter, memang tidak boleh jual dengan internet juga. So to pilih and then kena dapat doktor yang ada pengalaman juga. Saya rasa penting sebab at the moment I think awal tahun 2-3 bulan lalu Minister of Health dia ada bagi tahu 103 klinik yang ada dapat komplain daripada Ministry of Health kerana ada banyak komplikasi. Certain komplikasi memang serius. Macam antaranya, Datuk? Ada kematian, ada cacat, ada yang kulit bakar atau kulit jadi parut. Ada banyak. Akhirnya itu. So maybe klinik tu tidak cukup check up atau dia punya training tak cukup. So pelanggan juga kena check dia punya certification. Kalau seseorang doktor cakap dia boleh buat prosedur tu, adakah dia certificate lain daripada LCP? Adakah dia certificate untuk buat itu laser? Ya, sebab setiap laser pun kalau ada training kita ada certification. Ya, so pelanggan boleh check. Boleh check. Kalau you offer Pico laser, for example, sekarang banyak famous. Saya baru dalam planning nak buat. Yes, so tengok dia punya certification. Adakah dia dapat certificate untuk perform Pico laser? And then masa you masuk klinik, bukan doktor yang buat, ada jururawat atau asisten yang buat, itu pun memang kira silap juga. So maybe tak cukup pengalaman, tak cukup orang buat treatment and then kadang-kadang orang yang tidak ada permission untuk buat treatment tu, deliver treatment. That's why ada banyak komplikasi jadi, saya rasa. Itu yang kita takut, Datuk, kan? Maksudnya menggunakan nama doktor tapi yang membuat treatment tu adalah bukan doktor tersebut ataupun jururawat yang boleh untuk melakukan treatment tersebut, kan? Dan antara lain treatment-treatment yang kita dapatkan untuk mendapatkan kulit yang lebih cantik, doktor, yang doktor boleh kongsikan kepada para penonton kita. Antaranya tadi kita kongsikan tadi filler, Pico laser, vitamin C. Ya, ada treatment boleh guna vitamin C atas kulit wajah atau badan. Orang boleh pakai treatment macam ini. Tapi kalau nak inject vitamin C lagi, this one is bahaya juga. Itu bahaya. Bahaya juga sebab ada banyak internet center, ada website dia jual produk macam itu, and then ada qualified people ada cocok vitamin C. Kadang-kadang kita ada tengok complication juga. So vitamin C sahaja kalau selalu inject pun ada juga side effect. So mesti juga consult dengan doktor yang ada pengalaman juga. Tapi microdermabrasion senang buat, vitamin C treatment atas kulit wajah senang buat. Laser kalau ada certification untuk doktor perform, ya memang boleh buat. Of course ada collagen, buat collagen untuk kulit, buat kulit lagi cerah, bagi lagi balance. Sebab kulit yang tak sekata, kulit yang ada pigmentasi, kulit yang ada kendur atau kodok-kodokan, ialah tanda-tanda penuaan. So kita cari of course treatment yang boleh buat orang nampak cantik. Of course ada treatmentnya, kan? Ya, untuk paru-paru atau untuk acne, even orang yang tak begitu umur tinggi lah pun cari doktor juga. Antara treatmentnya, Datuk, kalau boleh kongsi sikit. Macam Datuk kan kekal awet muda je, cantik je, kan? Tipsnya. Saya rasa beauty is from within. So kalau kita, that's why kita punya klinik bukan saja kita buat kecantikan, kita buat banyak treatment kesihatan untuk improve cara well-being seseorang perempuan atau laki-laki. Of course sebab saya ada banyak experience dekat government hospital with gynecology and obstetrics. So saya buat banyak perempuan punya health. So kita dari functional medicine side kita cari cara seseorang boleh jadi tua, either according to their age atau sometimes
sebelum dia punya umur, usia kan? dia punya kulit sudah jadi kusam. Itu yang takut. Dia punya Datuk, energi ya. sudah turun, sakit-sakit joint sendi atau sakit-sakit lain datang. So kita boleh cari cara kita boleh correct ini. So kalau kita correct health daripada sel-sel kita, kulit mesti nampak cantik. So ini cara kita buat supaya kita tak boleh buat any treatment, kita tak boleh buat terlalu banyak. Okay. This is why kita selalu cakap kalau seseorang mau cari doktor yang bagus, dia perlu ada clear treatment plan. Okey. Dia kena cari doktor yang bagi dia clear treatment plan. Bukan saja dia masuk and then dia just buat sesuatu and then tak ada plan apa-apa. Okay. So apa kita buat sesuatu treatment, kita pun tak nak terlebihan treatment. So doktor punya pengalaman kita buat balance. Dari dalam kita buat orang healthy, dari luar kita buat kulit cantik, kita pakai produk-produk yang boleh bagi tahan result dia kekal. Okey. Ya, so saya punya principle lain sikit. Ya, wah, itu yang kita nak tu, Datuk. Tips yang pada orang yang lebih pakar lah kan. Okey, Datuk. Jadi itu antara perkara yang perlu kita ambil kira lah. Maksudnya dari segi faktor makanan, gaya hidup kita akan memberi kesan juga lah kepada kulit wajah kita kan. Dan juga antara lain seperti yang Datuk kongsikan tadi, perlu ada perancangan. Maksudnya perancangan untuk kita buat treatment tu dalam setahun tu adakah dia perlu bergantung pada kulit wajah kita ataupun sebenarnya walaupun kulit wajah kita agak bermasalah tapi perlu untuk sebagai contoh treatmentnya mungkin 6 kali dalam setahun ataupun bagaimana dari segi penilaian tu, Datuk? Biasa kita akan buat ujian darah, kita akan buat ujian DNA. Kadang-kadang kalau orang mau personalize dia punya treatment plan, and then kadang-kadang kita memang almost always kita akan buat reveal, kita analyze kulit dulu. So bawah kulit kita tahu berapa pigmentasi yang akan datang. Wow. Kita tahu berapa dia punya problem open pore, berapa deep, berapa besar, dia punya parut berapa besar. Dan ikut dengan faktor ini semua doktor baru boleh buat rancang untuk patient. So kadang-kadang patient dapat tahulah berapa dia perlu bayar, berapa dia punya treatment, berapa kali dia kena visit doktor, apa dia punya result yang dia boleh expect. Sebab kadang-kadang orang just saja panggil klinik and then tanya laser ini berapa mahal. Betul. Ini saja soalan. Betul. Saya rasa ini bagi risiko sama pelanggan. Pelanggan perlu tanya siapa yang buat treatment ini, siapa doktor yang consult dia. And then bila kita dah advise perlu consultation, dia perlu datang consultation. Dan baru kita boleh buat analisis semua, baru ada understanding dengan doktor and patient, and then kita akan terangkan semua. So this way kita takkan buat apa-apa yang cederaan dekat patient. Sebab kalau patient changing, kalau hari ini datang sini buat satu treatment, sudah ada sikit komplikasi, dia pergi lain tempat tapi tak bagi tahu apa dia punya treatment yang dulu, and then doktor yang buat treatment pun tak tahu apa perlu buat dan apa yang sudah buat. So dia punya treatment plan kadang-kadang lari kerana patient pun tak upfront, ya, tak bagi tahu. So dia kena datang consultation, dia kena dengar dengan sabar apa doktor punya pendapatan dengan dia punya problem and dia punya progress, and then kalau dia ikut, then dia punya komplikasi semua boleh minimize. Wow, okey, bukan mudah sebenarnya nak cantik kan, Datuk kan. Banyak perlu cantik kita yang kekal. Ya, cantik yang kekal dan juga sihat kan, dan Datuk kan. Kita tak naklah cantik tapi akhirnya mempunyai komplikasi dalaman dan sebagainya kan, sebab kalau memakai produk-produk yang berlebihan kimia ni pun akan memberi kesan dari segi buah sekarang pinggang ada banyak produk yang tidak ada license, and then semua ada kandungan macam orang pakai krim untuk payudara, breast bagi firm, ada hormon. Banyak sebenarnya komplikasi yang akan berlaku. So dia boleh bagi kanser sebagainya dekat payudara. Dan dia pakai makan ubat hormon yang tidak ada consultation daripada doktor pakar.
itu pun bahaya juga. Okey, pun akan memberi kesan kepada kita. Okey, Datuk, banyak sebenarnya kita nak bincangkan, tapi mungkin di lain kesempatan waktu kita akan jemput lagi Datuk untuk memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik ini. Semestinya cantik ni banyak soalan kan berkenaan dengan cantik. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Dr. Elise Pratima, merupakan konsultan kesihatan keluarga dan juga wanita. Terima kasih banyak. Terima kasih, Datuk. Sofia. Kita jumpa lagi, Datuk. Ya. Okey, dan seterusnya para penonton, kita nak ke cerita Pagi Pahang untuk berkongsi berkenaan dengan saringan kesihatan percuma di samping aktiviti-aktiviti menarik anjuran kelab RTM Pahang kepada semua kaki tangan RTM Pahang. Dan sebelum itu kita akan ke Labuan dahulu ya. Okey, kita akan ke Labuan bersama dengan rakan pelapor kita yang akan berkongsi berkenaan dengan siap siaga PDRM Labuan PRU yang ke-15. Silakan.